warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa akhbarukum jami'an? Wala'allakum takununa bi khairin insyaAllah. Apa khabar semua anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera di samping keluarga tercinta. Baiklah, hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita secara PDPR, secara atas talian untuk tahun 6. Tajuk pertama, masih lagi tajuk pertama, iaitu Al-Yawmur Riyadhiyu fil Madrasah, hari sukan di sekolah. Tapi dalam topik yang kedua, siri yang kedua, iaitu Nutqu Sauti Sin wa Shin Al-Qasiratan, iaitu menyebut huruf Sin dan Shin dengan sebutan pendek, tiada huruf mat. Macam mana tu? Maknanya ada kalimah, kalimah yang mempunyai huruf Sin dan Shin, sama ada berbaris di atas, di bawah atau di hadapan, dengan sebutan yang pendek, iaitu tidak ada huruf mat lah. So kita akan baca pendek. Dan seterusnya, qiraatul jumal wa ijabatul as'ilah. Membaca jumlah, iaitu ayat. Qiraatul jumal ni membaca ayat yang bukan satu ayat, banyak. Kita panggil ayat panjang lah, jumal muasa'ah. Wa ijabatul as'ilah, dan jawab soalan daripada ayat tadi, ya. Membaca ayat panjang dan jawab soalan. Soalan tak banyak, soalan ada 2 je. Tapi macam mana cara kita nak jawab berpandukan ayat yang panjang tadi. Okey. Apa-apa pun sebelum kita meneruskan PDPR kita, pembelajaran atas talian kita, Ustazah nak mohon anak-anak semua tolong fokus betul-betul, Tolong fokus betul-betul. Tapi sebelum tu kita akan baca doa belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Amin. Ya, semua baca doa ya. Baiklah, Ustazah harap hasil pembelajaran kita pada hari ini, awak semua, anak-anak semua boleh mendengar, menyebut dan membezakan huruf mutamathilah di antara Sin dan Shin dengan sebutan yang betul, ya. Yang kedua, dapat membaca ayat yang panjang dengan fokus kepada huruf mutamathilah dalam ayat tersebut. Maksudnya, kita baca ayat panjang tu pun, pastikan perkataan yang mempunyai huruf Sin dan Shin tu disebut dengan betul. Okey, fokus kita ialah sebutan pendek. Dapat membezakan bacaan panjang dan pendek pada kedua-dua huruf tersebut. Kerana di akhir pembelajaran kita, semestinya kita akan buat latihan. Latihan mengecam. Bukan kecam yang keji tu. Mengecam, mengenal. Perkataan mana yang kita belajar hari ini, yang kita kena sebut pendek. Yang mana perkataan yang dia pendek tu sebab dia tidak ada huruf mat lah. Tak ada mat asli. Maka kita kena baca pendek. Okey, baik. Semoga bersedia ya untuk ke slide yang seterusnya. Okey, pada muka surat yang keempat, buku teks tahun 6, tajuk yang pertama. Kita baca dulu. Ayat dia. So kita dalam tajuk menyebut huruf Sin dan Shin dengan bacaan yang pendek ya. Zara Sa'id wa Muhsin Madinatul Qudsi. Sa'id dan Muhsin telah melawat bandar Baitul Maqdis, ya. Wa ba'da usbu', selepas seminggu, zahaba, iaitu Sa'id dan Muhsin, zahaba, mereka berdua telah pergi ila Suria, ke negeri Suria. Suria ni Syria. Li ziyarati Su'ad, untuk menziarahi kawan dia yang bernama Su'ad. Okey. Yang kedua, asy'ur bil fawzi syai'un jamil.
فقد فاز شهاب بالميدالية الذهبية في شد الحبل. Okay, apa dia kata? Asy'ur. Asy'ur ni perasaan, ya, perasaan bil fauzi, perasaan menang, perasaan seorang yang menjadi pemenang lah, perasaan menjadi pemenang ni adalah sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat membahagiakan, menyeronokkan, kan? Ke ada orang tak seronok, sedih bila menang? Semua orang suka, semua orang gembira, kan? Jadi kata perasaan menang ni sesuatu benda yang sangat cantik, sangat indah. Faqad faza Shihab. Dia kata telah berjayalah Shihab bil midaliyah al-zahabiyah, mendapat pingat emas. Midaliyah. Midaliyah ni middle. Pingat. Al-zahabiyah emas. Fi syaddil habli. Dalam acara tarik tali. Okey. So kita kumpulkan. Kita tengok perkataan yang diwarnakan merah tu. Itu ialah fokus kita, ya, tentang huruf. Okey, ayat yang ketiga. Hiwayatu Su'ad wa Syukriyah ar-riyadah. Kata hobi Su'ad dan Syukriyah ialah bersenam. Nuqtah. Fil yawmir riyadiyil madrasiyyi tashtarikani fi sibaqil jari wa shaddil habli. Dia kata pada hari sukar sekolah, tashtarikani, mereka berdua menyertai. Siapa mereka berdua tu? Su'ad dengan Syukriyah. Ya. Tashtarikani menunjukkan yang menyertai acara ni ialah dua orang perempuan. Ya. Kalau dua lelaki, yashtarikani, ada ya kat depan. Sekarang ni ada ta kat depan. Tashtarikani maknanya kalau kita tak sebut siapa pun, semua orang tahu mesti yang menyertai ni perempuan dan berdua. Okey, itu kelebihan bahasa Arab, ya. Kita tak payah sebut dah nama. Lagipun ayat yang pertama dah ada. Okey, katakanlah tidak ada nama. Kita terus sebut tashtarika ni. Umum sudah tahu tashtarika ni makna menyertai. Siapa menyertai, lelaki atau perempuan? Perempuan, kan? Dan tanda bilangan pula dua orang. Sebab apa? Ada alif dan nun di belakangnya. Mereka berdua menyertai fi sibaqil jaryi, dalam acara lumba lari, wasyaddil habli, dan juga tarik tali. Ni digambar dia tarik tali ni. Kan? Sebab Su'ad dan Syukriyah ni dia suka beriadah. So dia masuk dua acara. Okey, baik. So kita tengok kat sini. Notanya ialah Sa'id sin berbaris fathah, dibaca pendek Sa'id, bukan Sa'id. Yang kedua Muhsin, ya, sin yang berbaris kasrah, iaitu berbaris bawah. Dan yang ketiga Su'ad. Su'ad, bukannya Su'ad lain, Su'ad berbaris dhammah, iaitu berbaris di hadapan. Okey. Huruf shin. Syaddul habli. Syaddul habli, bukan syaddul habli, no. Syaddul habli berbaris fathah, shinnya. Yang kedua Shihab. Shihab tu nama orang lah, tu yang pegang middle tu. Shihab, shin yang berbaris kasrah, dan Syu'ur, shin yang berbaris dhammah. Okey. Untuk ayat yang ketiga, gabung. Itu Su'ad, sin yang berbaris dhammah. Syukriyah, shin yang berbaris dhammah. Kedua-duanya juga dibaca bacaan pendek. Jangan sekali-kali pandai-pandai nak panjangkan sebutan. Ya, kerana tidak ada pun selepas huruf merah tu, tidak ada huruf mad. Okey. Al-madrasiyyi. Al-madrasiyyi. Al-madrasiyyu lah kalau kita, sebab kita ambil kalimah ni saja, so kita baca al-madrasiyyu. Sin dia berbaris di bawah dan bacaannya juga adalah pendek. Okey. Ya tu ada baris tau, bukan ya mati. Okey, sibaqul jaryi, juga sin yang berbaris di bawah, juga bacaan pendek.
Satu je shin yang berbaris di atas, iaitu syaddul habli. Okay. Ustazah harap kamu semua kelas 5A ni dah faham dah apa maksudnya menyebut huruf sin dan shin al-qasirataini. Ya, nutqu tu sebut, saut tu huruf lah. Huruf bila kita sebut saut tu maksud dia sebutan huruf tadi. Huruf sin dan shin qasirataini, dua-dua huruf tersebut dibaca dengan bacaan pendek. Itu maksud dia. Yang panjang-panjang kita baca ni sebagai apa ya? Sebagai latihan kita membaca. Sekurang-kurangnya dia menjadi satu cerita. Tapi fokusnya jangan lupa mencari perkataan yang mempunyai huruf sin dan shin yang dibaca pendek. Boleh faham Okay, kalau tak faham lagi, ulang lagi tengok sampai faham. Kalau tak faham juga, boleh WhatsApp saya secara personal. Okay. Topik yang kedua. Tadi menyebut huruf sin dan shin, bacaan pendek. Okay, topik yang subtopik, topik kecil lah. Topik kecil dalam topik besar ni yang kedua ialah al-qira'ah wal ijabah. Baca dan jawab. Baca dan jawab. Baca dan jawab. Kenapa ya? Sebab lepas baca dia ada soalan tau. Soalan tu memerlukan kepada jawapan. Okay. Kalau tengok dekat muka surat buku teks ni pun, dia tulis aqra'u thumma ujibu. Dia kata saya baca kemudian saya jawab. Okay. Okay. Kita tengok apa kat sini. Baik. Kita baca dalam kotak yang warna biru dulu. Okey, semua sekali ambil perhatian. Ambil perhatian semua. Okey, tengok kotak yang warna biru ni dulu. Ayat yang pertama. Dah keluar awal-awal lagi dia punya makna ni. Nabil menyertai dalam acara lomba lari. Ya, betul. Yashtariku Nabil fi sibaqil jaryi. Nabil menyertai. Bila kita terjemah dalam bahasa Melayu, kita buat Nabil lah kat depan. Dalam ni dia jadi ayat. Sedang menyertai Nabil. Maksudnya Nabil menyertai dalam sibaqil jaryi. Fi tu maksud dia dalam. Fi tu ialah huruf jar. Ya. Fi sibaqil jaryi, dalam acara lumba lari. Okey. Yang kedua ni wa yafuzu fihi, dan dia menang. Ya, dan dia menang bil markazil awal, tempat pertama. Al-markazil awal maksud dia tempat pertama. Tengok makna dia. Dan dia tu Nabil lah. Menang dalam acara tersebut di tempat yang pertama, iaitu Johan lah. Johan juara tempat pertama. Okay, maknanya sama. Tapi kena ingat perkataan al-markazil awal ialah tempat pertama. Biasanya tempat pertama ni orang bagi pingat apa? Pingat ada 3 kan? Pingat ada 3. Yang pertama pingat emas. Kedua pingat perak. So, yang ketiga mestilah pingat gangsa. Betul kan? Pingat gangsa. So, emas, perak dan gangsa ni dalam bahasa Arabnya dia ada istilah dia. So, tengok baik-baik. Tengok baik-baik perhatian ya. Nah, dalam ni dia ada macam soalan kebab tau. Dan dia, tengok mana ya. Dan dia memperolehi pingat emas. Dah dapat tempat pertama, orang bagilah dekat dia pingat emas. Al-midaliyah al-zahabiyah ni ialah pingat emas lah. Wa yahsulu ala ni, dia memperolehi midaliyah al-zahabiyah bermakna pingat emas. Tengok dia pakai kan, macam rantai emas. Nampak tak? Okey. Baik. Okey, kita tengok ringkasan perkataan. Kalau kita perhatikan, yashtariku, yafuzu, yahsulu. Okey, dengar baik-baik. Ketiga-tiga perkataan ini ialah kata kerja. Kalau dalam bahasa Arab kita sebut fi'il. Fi'il dia ada 3. Madhi, mudhari' dan amar. So sekarang ni ketiga-tiga fi'il ini ialah fi'il mudhari'. Kata kerja yang sedang berlaku.
Kenapa Ustaz warnakan dengan warna biru kat depan ni? Huruf ya, ketiga-tiganya ada huruf ya dan warna biru. Okey, ini menunjukkan dalam ni ada dhamir atau kata ganti nama yang menunjukkan pelakunya ialah lelaki. Mudzakkar, lelaki. Tengoklah yang pegang yang pakai medal ni seorang lelaki. So ketiga-tiga ni adalah kata kerja. Ambil perhatian baik-baik ya, nanti dalam soalan nanti kalau ada perkataan-perkataan macam ni, awak semua dah boleh ingat, boleh faham. Ini ialah kata kerja, bukan kata nama. Okey? Baik, seterusnya. Yang seterusnya, kita baca dalam kotak warna pink. Tashtariku Shanti fil qafzil ali. Dia kata, Shanti menyertai dalam acara lompat tinggi. Ayat yang pertama ni. Shanti menyertai dalam acara lompat tinggi. Okey, yang kedua. Watafuzu fihi bil markazi tsani. Dan dia. Maksudnya dalam tafuzu itu mengandungi tanda penggunaan kata ganti nama pula. Penggunaan fi'il tadi tu ialah untuk perempuan. Dan dia, iaitu Shanti, menang dalam acara tersebut di tempat kedua, iaitu naib Johan. Wa tafuzu fihi bil markazis tsani. Cuba tengok sebelah. Kalau tempat pertama, al-markazil awal. Yang kedua, al-markazis tsani. Tempat yang kedua. Dan tempat yang kedua ni akan dapat pingat perak lah. So, ayat yang ketiga, وَتَحْصُلُ عَلَى الْمِيدَالِيَّةِ الْفِضِّيَّةِ. Dan dia memperolehi pingat perak. Okey, usah ulang lagi sekali. Al-markazil awal, tempat pertama. Al-midaliyah al-zahabiyah, pingat emas. Itu pasangan dia. Yang kedua ni, al-markazil thani, tempat yang kedua ataupun naib Johan. Al-midaliyah al-fiddiyah, pingat perak. Itu pasangan dia. Boleh ya? Dan kita perhatikan nota 3 perkataan ini sudah warnakan huruf ta itu dengan warna pink. Bersesuaian dengan perempuan. Yang tadi biru. Biru untuk lelaki. Tanda kata kerja tu lelaki. Yang tashtariku, tafuzu, tahsulu adalah fi'il mudhari' untuk perempuan. Ta ni tandanya pelaku dia perempuan. Ta ni dalam ni mempunyai dhamir. Ada dhamir hiya. Tak berapa segak tulisan. Sebab menulis dengan tertikus. Okey. Hiya. Tafuzu. Nanti dalam periksa. Dalam peperiksaan biasanya. Dia akan bagi soalan. Dia suruh kita teka. Tafuzu huwa ke hiya. Yafuzu huwa ke hiya. Jadi awak semua kena ingat. Kalau ya kat depan. Mesti lelaki. Itu secara asas dia. Ada juga kat depan ya. Tapi perempuan. Itu kita akan belajar nantilah. Ini yang asas ni kena faham dulu yang ni. Kalau ya kat depan lelaki. Kalau tak kat depan perempuan. Boleh ya? Okey. Kita tengok soalan kat bawah ni. Soalan kat bawah ni. Fi madza. Dalam acara apakah? Fi madza yashtariku Nabil. Madza ni kalau perkataan madza sahaja ia bermakna apakah yang apakah yang. Tapi untuk soalan ini kita fahamlah. Maksud ditanya fi madza tu maksudnya dalam acara apakah. Fi madza dalam acara apakah yashtariku Nabil. Nabil menyertai. Kalau soalan yang pertama ni tak apa, jelas jawapan dia ada dekat atas ni. Yashtariku Nabil. Kita ambil balik. Yashtariku Nabil. Lepas tu kita ambil balik fi ni. Letak depan dia. Macam atas ni. Yashtariku Nabil fi. Dalam apa? Nabil menyertai dalam lomba
lari. Itu cara jawab lah. Sama je dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu pun bila soalan diberi, nak jawab tu tak boleh terus kita jawab jawapan dia. Kita mesti akan ambil dulu sebab separuh daripada soalan tu ada pemula kepada jawapan dia. Contohnya, di mana rumah Ali? Takkan kita kata tepi rumah saya. Kan? Kena ambil dulu rumah Ali, bla 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 bla. Sama je dengan bahasa Arab. Okey, soalan yang kedua. Apakah markazul faizi, tempat pemenang, bil midaliyah al-burunziyah, yang dapat pingat bronze, iaitu gangsa. Ulang lagi sekali. Ma markazul faizi bil midaliyatil burunziyah. Apakah tempat pemenang yang dapat pingat gangsa, pingat bronze? Okey, macam mana kita nak jawab dia? Dalam ni tak ada tau. Dalam karangan pertama dengan kedua tak ada. Tapi kita kena bijak ya. Yang dapat pingat emas, tempat pertama. Yang dapat pingat perak, tempat kedua. Jadi, yang dapat pingat gangsa ni mestilah tempat yang ketiga. Takkan nak cakap tempat yang ke-10 kan. Kita buat sampai 3 je. Ini yang dikatakan soalan kebat. Bukan kebab. Kebab tu yang kena naik motor pergi beli dekat kedai. Okey. Ini kebat ni kemahiran berfikir aras tinggi. So, dia nak kita fikir. Tak ada dalam ni. Dalam ni tak ada. Tapi dia boleh kaitkan. Sebab jelas ayat dia beri. Dia kata, apakah tempat bagi pemenang yang dapat pingat gangsa. So, kita pun tengok atas ni. Yang dapat pingat emas, tempat pertama. Yang dapat pingat perak, tempat kedua. Yang dapat pingat gangsa ni, tak lain tak bukan, mestilah tempat yang terakhir. Tempat yang ketiga. Okey. Okey. Sudah je kita dah masuk kepada latihan. Latihan yang Ustaz bagi ni ada yang kena tulis. Contoh ni ada yang kena tulis dan ada yang awak semua kena jawab dalam Google Form. Boleh Sebab jawab dalam Google Form tu untuk kemahiran menjawab dengan cepat. Tetapi wajib juga menulis dengan cara menulis. So dengan Ustazah akan buat 2 cara. Satu, jawab soalan, dapatkan markah. Yang kedua, sama ada buat nota, salin nota ataupun jawab soalan dengan cara menulis dalam buku tulis supaya ianya menjadi nota kita. Sebab nanti kalau buka sekolah nanti saya akan cek baliklah nota kita dan itu sebagai ingatan untuk kita tajuk apa yang telah kita belajar. So tengok sini Ini buku tulis kamu. Dan wajiblah ada hari ni. Kita belajar ni hari Isnin kan. Kena sebiji macam ni. Hari Isnin. Mata pelajarannya bahasa Arab. Dan tarikh kita belajar ialah 1 hari bulan Februari. 1 Februari tahun 2021. Apa arahan dia? Ikhtar, pilih al-kalimat, perkataan-perkataan kat bawah ni yang ada huruf sin dan shin yang dibaca dengan bacaan pendek. Senang je. Sempoi punya soalan. Sempoi-sempoi soalan pun akan ada yang jawab salah. Sebab apa? Dia tidak fokus, dia tak ambil perhatian masa Ustazah mengajar. Okey? Baik, walaupun kita tak dapat bersemuka, tapi awak semua tak boleh lari tau daripada Ustazah. Ustazah memang akan check nanti bila dah boleh buka sekolah nanti. Siapa yang buat, siapa yang tak buat. So, nanti bila dah jawab dalam borang, dalam Google Form nanti, ada soalan Ustazah akan tanya, tugasan menulis. Buat, tak buat, tak nak buat. Hati-hati nak jawab tu. Kalau kata dah siap, maksudnya awak buat secara secepat kilat lah. Kan? Ini mesti belum buat lagi. Maknanya buat dulu. Mesti buat macam Ustazah tulis ni. Okey, baik.
Dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 perkataan yang berkaitan dengan sin dan shin al-qasiratain ini ada 9 je. Ada 9 sahaja. Kena selang macam ni. Kena selang satu baris. Okay. Cari dalam 16 perkataan ni hanya 9 sahaja perkataan yang berkaitan dengan apa yang kita belajar, iaitu sin dan shin yang dibaca dengan baris pendek. Okay, boleh faham ya? Salin dulu dia punya perkataan sebiji macam Zah buat ni. Lepas tu baru awak buat dekat sini. Okay, harap faham. Tu dia. Mesti kena buat hari, tarikh dan mata pelajaran. Okay, yang kedua. Yang ini juga kena buat lah. Dalam buku tulis juga. Ni soalan dia. Fi madza yashtariku Nabil. Jadi tadi Zah dah bagi penerangan kan cara jawab dia. Sekarang ni awak kena tulis dalam buku tulis supaya kita biasa dengan soalan dan kita biasa dengan cara jawab dia. Kalau kita tak tulis, dia tak sama tau. Kita dengar syarahan cikgu, lepas tu kita tak buat latihan. Awak ingat awak nak jawab soalan nanti awak boleh buat. Memang tak boleh lah. Memang tak boleh. Jadi jangan pandang benda tu ringan ya. Buat latihan. Bukan saja-saja cikgu suruh awak tulis. Kadang-kadang kalau Ustazah suruh tulis, yang pertama nak bagi cantik tulisan. Ya, daripada tulisan cakar ayam, dia dah jadi cakar harimau. Cakar harimau tu mungkin dia elok sikit lah. So latihan menulis tu untuk cantikkan tulisan dan membiasakan kita untuk jawab soalan. Fi madza yashtariku Nabil. Dalam acara apakah Nabil menyertai? So Ustazah dah bagi dah kepala jawapan dia. Yashtariku Nabil fi dot. Nak rujuk kat mana? Rujuk muka surat tadi lah. Muka surat yang apa ni, Dik? Habis dah? Habis dah? Ni minta habis bubuh ke? Saya habis bubuh? Kat sini. Okey. Okey. Yang pertama tadi dah beres kan? Kalau tak boleh, undur balik video ni nanti, cari tempat yang Zah syarah tadi. Yang kedua, cara jawab untuk soalan yang kedua. Markazul Faiz, tempat pemenang yang mendapat pingat gangsa ialah ... Awak hanya isi kat sini nama tempat pemenang. Pertama ke, kedua ke, ketiga. Sebagaimana yang saya bagi tahu tadi. Okey. Rasanya sampai di sini sahajalah pembelajaran kita untuk siri yang kedua. Banyak-banyak pun tak guna juga kan. Nanti semuanya burn ke laut. Okey. Baiklah, kita nak tutup dah kelas kita pada hari ini. Tadi kita buka dengan baca doa, sekarang kita tutup pun dengan baca doa selepas belajar. Okey, jom tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'alimtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, aku pertaruhkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah semula kepadaku jika aku memerlukannya. Dan janganlah engkau buat aku melupainya. Wahai Tuhan sekalian alam. Amin. Ya rabbal alamin. Okay, terima kasih kerana memberi perhatian dan kerjasama dalam PDPR bersama dengan Ustazah. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.